Batang hidung pun sekarang. Di mana mereka? Bagaimana dengan kita punya lagi satu isu tentang pelajar-pelajar kita, anak-anak kita yang tengah belajar sekarang terpaksa diberhentikan kerja, dibuat kelas online tapi tidak ada preparation. Satu kata ini, lepas tu dah janjikan 150,000 tablet untuk anak-anak kita, tapi duitnya diambil, barangnya langsung tak nampak. Dan saya dipahamkan pula dia nak gunakan duit KWSP. Mereka mau menggunakan duit KWSP dan juga duit duit yang lainnya untuk membeli laptop tu. Ini kalau kita tak pantau, tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan menggunakan keadaan darurat ini untuk kesenangan mereka. Yang benarnya Tan Sri Mahyudin tidak ada pun majoriti. Macam mana dia boleh memerintah kalau tanpa majoriti? Cuba kalau dia beranilah sekali buka parlimen, buat undi tak percaya. Kalau ataupun undi percaya. Yang pentingnya dia kena meyakinkan rakyat yang dia ada majoriti. Bukannya Datuk Seri Anwar. Dia kata dia ada majoriti, dia tunjukkan siapa majoriti dia. Yang kita tahu, yang kita faham dan kita yakin, setakat ini Tan Sri Mahyudin Yassin ada lebih daripada 90 saja tuan-tuan dan puan-puan MP yang duduk menyokongnya. Kita amat sedih ya dengan apa yang terjadi. Nampak tak? Sebab yang terjadi adalah keperitan hidup ya. Memorandum rakyat. Keperitan hidup rakyat Malaysia. Ini yang kita prihatinkan ya. Dan kenapa kita mendedahkan bagaimana rakyat di luar sana mendapat bantuan yang lumayan ya, bukan sedikit. Kalau kita tanya dengan teman-teman kita di Singapura pun, mereka dapat sampai 9,000 sen. Kemudian kita lihat di negara Eropah tu mereka dapat puluhan ribu. Dan kenapa mereka boleh lakukan? Satu daripada sebabnya adalah kerana mereka mempunyai dana kecemasan. Yang ini yang kita patut sampaikan kepada rakyat Malaysia. Ya, kita patut sampaikan kepada rakyat Malaysia, bukan seenak-enaknya, semudah-mudahnya nak buat lockdown, apatah lagi darurat. Kenapa pelaburan asing lari daripada Malaysia? Antara faktornya adalah kerana kestabilan politik yang tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kestabilan politik. Politik tidak stabil. Jadi bagaimana sebuah syarikat yang sudah cukup popular di Malaysia, cukup lama ya, seperti Sony, seperti Hyundai dan sebagainya, boleh angkat kaki dari Malaysia? Mesti ada faktor ya. Mesti ada penyebab utama. Yang jelasnya mereka sudah tidak yakin lagi dengan pemerintahan yang ada. Okey, alhamdulillah kami sudah pun menyerahkan memorandum rakyat kepada wakil daripada istana. So harap-harap Beli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dapat meneliti dan mengambil tindakan selanjutnya segera. So kami rakyat Marhai sangat-sangat berharap kepada Agong dan juga Raja-Raja Melayu kami untuk menamatkan ini darurat secepat mungkin kalau boleh. So alhamdulillah lah, orang yang sabar tu dapat juga balasannya. Walaupun kami tunggu dah setengah jam, 1 jam, tapi kami mula-mula kami dikatakan tak dapat pergi sebab tak ada orang, semuanya tak bekerja. Tapi agaknya tak tahu macam mana. Sekarang ada pula wakil yang dapat menerimanya. Alhamdulillah. Yang kami telah buat sedaya upaya kami boleh. Dan memorandum rakyat ni kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat juga disediakan oleh profesional kami yang tersohor. Bukan profesional bukan profesor kampung ya. Ni profesor yang beriktiraf lah, yang betul-betul punya, yang betul-betul nak membantu rakyat, insya-Allah. Okey, terima kasih semua kepada saudara-saudara sekalian. Walaupun bagaimana tuan-tuan juga ikut membantu ya dalam usaha kami, dan insya-Allah kita sebar luaskan lagi supaya rakyat Malaysia dapat memahami apakah yang saya sambungkan tadi, apakah yang dimaksudkan dengan kita menghormati raja berperlembagaan,
kita memahami dengan baik apa itu sistem demokrasi berparlimen dan tidak ada siapa yang lebih yang boleh mengatasi perlembagaan. Itu adalah hal penting yang terpenting dalam sistem bernegara. Tanpa perlembagaan kita tidak boleh bergerak. Ya, begitulah juga kalau orang Muslim. Tanpa Al-Quran, dia tidak akan boleh ke mana-mana. Sebab sistem hidup kita ini ada panduan. Jadi begitulah juga dalam sistem bernegara. Sistem bernegara kita mestilah mematuhi perlembagaan dan kita masih lagi mengekalkan sistem demokrasi berparlimen. Jadi kalau ada pihak yang ummah dia kata, oh tak payah nak bawa parlimen apa semua segala macamnya, itu kena rujuk dengan tok guru dia lah. Tok guru kami namanya Profesor Aziz Bari. Jadi kita rujuk kepada tok guru, Terima kasih juga kepada tok guru kita ya. Yang kata ni kita macam derhaka dengan macam mana tu? Begitu. Ada juga yang mengatakan kita derhaka. Kita derhaka kalau kita mendeklarasikan perang dengan raja contohnya. Tak ikut itu constitution. mana itu derhaka. Kita derhaka Tapi kalau tak kita ikut nak menegur, constitution. Tapi kita ni buat sesuatu semuanya melihat perlembagaan. Betul. Di mana yang dikatakan durhaka tu? Betul. Kita bukan durhaka kepada Agong. Kita nak petikaikan Perdana Menteri Keputusannya. Malaysia di atas apa yang dia telah persembahkan kepada Agong. Ya, betul. Sebab yang pertama-tamanya kita tahu Perdana Menteri kita ni tidak ada majoriti. Dan tidak ada majoriti, orang yang minoriti sekarang memerintah orang yang majoriti. So jadi macam mana tu? So tidak ada dalam constitution kita. Kalau baca di dalam Perlembagaan 43 kita boleh tengok benda-benda macam gini. Kalau dia tidak ada majoriti, yang benarnya dia bukan dia boleh buat darurat, dia kena step down. Betul. Dia harus step down, dia harus letak jawatan. Ya. Dan satu lagi, apa pandangan Pak Mus tentang Ketua Pembangkang Datuk Seri Ibrahim memfailkan saman kepada Perdana Menteri Malaysia isu darurat. Okey, sebab itu ada pihak yang cuba mengkaitkan apabila pihak Ketua Pembangkang membawa kes ini ke mahkamah. Sebenarnya kita harus faham siapa yang lebih derhaka. Kalau kita ingat ketika darurat yang pertama yang gagal, yang mereka cuba minta dari Agong tetapi Agong tolak, Raja-Raja Melayu tolak. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang cuba untuk membuat naratif kononnya Ketua Pembangkang ini adalah penderhaka dan sebagainya. Gila kuasa. Ya, sebab ada kesan kalau kita disebut kita sebagai penderhaka, kita ada kesan, bukan main sebut-sebut. Sebab itu saya kadang-kadang pantang kepada kita dengar, kamu tak erti, kita tak tahu, jangan sebut-sebut. Sebab istilah derhaka tu ada teknologi dia. Bukan boleh sebut-sebut orang ni derhaka, orang ni derhaka. Ni sebab tu kita sampaikan kepada rakyat Malaysia supaya rakyat Malaysia faham. Ya, macam mana Kak wartawan tanya tadi, macam mana kita nak menyedarkan rakyat, iaitu persoalan-persoalan ini sedang bermain sekarang ni. JECOM sedang bermain. Kononnya Ketua Pembangkang derhaka, kononnya siapa yang bersama dengan Ketua Pembangkang ni macam kita buat hari ni derhaka. Mana derhakanya? Kita terus menghormati sistem bernegara. Kita terus sayangkan Raja-Raja Melayu. Kita terus ikut SOP. Yes, ikut SOP. Kita juga terus mengekalkan bahasa Melayu, agama Islam dan raja berperlembagaan. Mana ada kita pernah sebut hal yang lebih dari itu. Menderhaka. Jadi apa ujahnya mereka kalau mereka mengatakan kita derhaka kepada Raja-Raja Melayu? Saya memohon sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia dan begitu juga kepada Raja-Raja Melayu, Duli-Duli Yang Maha Mulia, agar memberi pertimbangan yang sewajarnya ke atas apa yang disampaikan oleh rakyat. Kami kumpul ini sudah hampir sebulan. Ya, memorandum ini sengaja diletakkan di dalam page supaya rakyat boleh komen dan sebagainya. So, ini adalah hasil yang terbaik. Yang ini bukan hasil bukan sekadar disediakan oleh profesor-profesor kita, tapi kita juga minta pandangan rakyat. Jadi kita mahu memorandum ini juga dirasai oleh rakyat. Keperitan hidup rakyat kita bawakan dalam memorandum ini. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Dan ada lagi soalan? Okey. Kita nak minta ni kalau betul-betul Tan Sri Mahyudin Yassin
ada majoriti, tunjukkan keabsahannya. Itu je kita nak sekarang. Dan janganlah main tarik-tarik tali dan jangan main macam diperkotak-katikkan kita, diperbodohkan kita rakyat. Dijanjikan sesuatu tapi tidak dikotai. So jadi kita berharap sangat rakyat-rakyat Mahir yang di sana, yang siapa-siapa mendengar, tuan-tuan dan puan-puan, silalah tolonglah faham penderitaan rakyat kami ini, dan kami harap agar Allah dapat mengambil balik membuang balik penyakit COVID-19 ni, dan semoga kami semua dapat hidup seperti biasa, seperti normal. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.